Sekejap, tengok Ini pegang. Oh, ini dah. Okay. Macam orang cakap ada orang kita lah, Izan. Aduh. Aduh, yang masuk. Hah? Okay. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah cuba testing suara. Kak Yati, Assalamualaikum. Kak Yati boleh bantu saya? Adakah suara saya jelas, Kak Yati? Suara saya kuat tak, Kak Yati? Dengar tak? Ain, ya, Alhamdulillah. Kak Raudha, Alhamdulillah, kekanda-kekanda kesayangan saya. Doakan kuliah saya hari ini diberkati oleh Allah. Nur Ain, adakah suara Ustazah jelas? Kena kuat sikit. Suara Ustazah jelas tak? Jelas, terima kasih Ain. Terima kasih Ain, semoga dirahmati Allah. InsyaAllah hari ini kita akan InsyaAllah kita akan mula bersiaran pada 12.30 dan kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk menyertai kita, dan terutamanya ibu-ibu, di mana hari ini merupakan satu slot yang pada Ustazah sangat istimewa untuk Ustazah, dengan niat kita untuk berkongsi ilmu dan memperbaiki diri kita untuk kita mendidik anak-anak kita di bulan Ramadan ini supaya mereka menjadi ahli ibadah. Ustazah minta boleh share ramai-ramai. Ya, 12.30 insyaAllah Ustazah akan mulakan. Silakan share pada kawan-kawan yang lain, ajak beramai-ramai semua sahabat-sahabat kita. Semoga Allah memberikan kita ganjaran yang berlipat kali ganda hari ini. Niat kita untuk menjadi ibu-ibu yang meneladani akhlak Rasulullah, mendidik anak-anak kita di bulan Ramadan ini dengan perintah, dan juga setiap perbuatan kita itu hanyalah bersandarkan kepada dalil dan juga akhlak Rasulullah SAW. Jemput sahabat-sahabat semua untuk share beramai-ramai. Terima kasih. Saya lihat kebanyakan sahabat-sahabat sepengajian saya yang sama-sama saya, sahabat-sahabat follower Ustazah, sahabat-sahabat akhirat semuanya, insya-Allah. Kita akan mulakan sesi kita sebentar lagi. Dalam seminit lagi, boleh ajak dan share pada rakan-rakan yang lain. Semoga ilmu ini bermanfaat dan memberikan pahala kepada kita berpanjangan, tidak putus menjadi amal soleh kita. InsyaAllah sebelum Ustazah memulakan slot live Tazkirah Ustazah pada tengah hari ini, marilah bersama-sama kita memulakan slot ini dengan meraih
keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah meredai kita dalam tempoh setengah jam ini untuk kita bersama-sama benar-benar mengikhlaskan hati kita, kerana di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarang perbuatan amal ibadah yang kita lalui, yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Dan Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama Ustazah pada tengah hari ini. Mari kita ikhlaskan hati kita untuk kita bersama-sama, ya, berzikir, mengingati Allah dan mendengar pesan-pesan Nabi kita di dalam hadis-hadis Nabi yang akan kita sebutkan sebentar nanti. Sebelum itu, Ustazah ingin mengajak semua ibu-ibu bersama-sama dengan Ustazah kita mulakan slot kita pada pagi tengah hari ini dengan zikir bersama-sama. Semoga Allah memberkahi hati kita dan ajak anak-anak kita juga bersama-sama menyertai kita pada tengah hari ini, yang remaja maupun yang sudah kahwin. Semoga ilmu ini kita tidaklah rasa berat untuk mengamalkannya sendiri, insya-Allah. Mari kita mulakan dengan zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ustazah nak ajak semua ibu-ibu bersama Ustazah kita beristighfar, ya. Mari bersama-sama semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, sama-sama dengan Ustazah, ya, kita beristighfar di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya setiap zikir kita itu dilipat gandakan sehingga tidak dapat kita gambarkan pahalanya, insya-Allah. Ibu-ibu, mari bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa Rabbi zidni astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan maqbula. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Saya tak dapat teruskan. Semoga Allah ampunkan dosa kita di bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah
Semoga Allah terima amalan kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita terus memperbaiki diri kita menjadi ibu bapa yang sabar untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah. Semoga Allah memberikan ilmu, menambahkan ilmu kepada kita, sesi kita pada tengah hari ini, dan semoga Allah menerangkan hati kita, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan dan redha-Nya, membasuhkan kita semua ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-Nya yang mengikhlaskan diri kita di bulan Ramadan ini, terus mencari keampunan daripada Allah. Sungguh kita sangat banyak dosa, ya. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memulakan sesi salat tazkirah kita pada tengah hari ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita berlindung daripada Allah, daripada kejahatan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Semoga Ar-Rahman Allah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Allah memberkahi kita dan membersihkan jiwa kita semua daripada sifat-sifat mazmumah. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini, tengah hari ini, slot yang kita lalui bersama ini adalah merupakan slot yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis. Ustazah ucapkan terima kasih kepada Pertis di atas jemputan ini. Semoga kita bersama-sama diberkati oleh Allah dalam membawa dakwah Islam, kerana Pertis merupakan satu NGO yang berdaftar dengan ROS, yang saya kira merupakan satu NGO yang terkenal, di mana NGO ini adalah antara objektifnya adalah untuk membawa kebajikan, ya, kepada masyarakat dan juga membawa dakwah Islam kepada masyarakat. Semoga Pertis mendapat keredaan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah di live Ustazah ini ada logo Pertis. Bagi ibu-ibu yang dapat bersama-sama dengan Ustazah, dapat melihatlah logo Pertis dan dapat like page mereka. Sama-sama kita memberikan sokongan kepada Pertis untuk meneruskan memperkembangkan lagi dakwah Islam. Dan seterusnya, kuliah ini juga dikuasai oleh Awesome. Ya, Awesome merupakan satu aplikasi ulang kaji mata pembelajaran secara online, ya, dan di Malaysia. Merupakan yang pertama di Malaysia, dan ia merupakan satu aplikasi pembelajaran yang membantu sangat ibu-ibu bapa di rumah dalam tempoh PKP ini. Dalam tempoh PKP ini, mungkin kita merasakan bahawa kita susah dan sukar untuk mengajar anak-anak kita belajar secara offline. Nak mengajar, mungkin kita tidak mempunyai kemahiran dalam subjek-subjek tertentu. Ustazah sangat mengalu-alukan kita untuk menggunakan apps Awesome ini, ya, supaya pembelajaran kita hidup di rumah, insya-Allah. Dan yang paling penting juga adalah Pertis melancarkan satu tabung sedekah, tabung infak Ramadan, ya, untuk membantu asnaf-asnaf di Malaysia yang memerlukan bantuan kita. Jangan lupa ibu ayah, Ramadan merupakan satu peluang untuk bersedekah yang paling baik, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini, Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam sedekahnya. Bila ditanyakan oleh kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba Ramadan, Sayyidatina Aisyah menjawab bahawasanya Rasulullah sedekahnya pada bulan Ramadan selaju tiupan angin. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tempoh PKP ini, walaupun kita diuji dalam kewangan kita, tidaklah menjadi penghalang untuk kita bersedekah, insya Allah.
Ustazah ucapkan terima kasih kepada Pertis di atas jemputan ini, dan kita semua mendapat rahmat ya di atas perkongsian yang akan Ustazah kongsikan sebentar nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah akan kongsikan tajuk Ramadan merupakan bulan sabar kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak kita akhlak Islam, iaitu ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik anak-anak dengan akhlak ataupun adab merupakan satu perintah Nabi. Ia juga merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah perintah biasa, bukanlah perintah yang ringan-ringan. Ia adalah satu perintah yang tinggi daripada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendatangkan kepada kita contoh yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak kita, terutamanya di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang terbaik bagi kita ibu bapa untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita kata di bulan biasa, kita rasa cepat marah anak-anak kita. Kita rasa kita tak boleh nak bertolak ansur dengan anak-anak kita. Ya. Kalau mereka buat salah, pantang mereka buat salah, kita nak bagi hukuman. Contohnya, ya, ataupun di bulan biasa, kita terdedah dengan ujian-ujian dan juga godaan daripada hasutan daripada syaitan, laknatullah. Kerana itu kita merasakan bahawa susahnya untuk kita bersabar dengan anak-anak kita. Benar, Ustazah tidak menafikan. Ya, ibu-ibu di bulan biasa kita rasa seperti mana kita nak bersabar dengan anak-anak kita, walhal kita telah ambil wudu, ya. Walhal kita telah membaca Al-Quran. Kita merasakan bahawa marah kita pada anak-anak kita sukar untuk kita buang, ya. Insya-Allah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pun yang terjadi, mendidik anak-anak dengan akhlak Islam adalah satu kewajipan, ya. Adalah satu kewajipan. Kita tidak boleh memilih, tetapi ibu bapa yang berakhlak Islam, dia berusaha sekeras-kerasnya, berusaha bersungguh-sungguh macam mana kita nak mendidik anak-anak kita ini dengan akhlak Islam. Ya, akhlak Islam ini sangat besar dan sangat banyak ruang lingkup untuk kita mendidik mereka beramal dengan akhlak Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ramai ibu-ibu yang berkongsi, ya, termasuklah Ustazah juga merupakan seorang ibu kepada 5 orang anak yang masih kecil. Kita memang akan teruji dengan kesabaran dalam mendidik anak-anak. Tapi ibu ingat, kesabaran yang paling tinggi dan yang paling mulia di sisi Allah dan sisi Rasulullah adalah kesabaran kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak Islam. Ya, kalau kita tak boleh sabar dengan anak-anak kita, nak ajar dia menulis, belum dapat kita bandingkan untuk kita bersabar dengan anak-anak kita, ajar dia, ya, dengan akhlak makan, dengan akhlak Rasulullah. Kita nak ajar anak kita dengan akhlak nak tidur dengan akhlak Rasulullah. Kita nak ajar anak-anak kita di bulan Ramadan ini, dia belajar, ya, akhlak-akhlak Islam, iaitu berpuasa, ibadah. Kena ajar anak-anak kita berpuasa. Bagaimana kita nak menjadi ibu bapa yang boleh bersabar mendidik anak-anak dengan akhlak Islam, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita, ya, telah menjadi ibu bapa yang boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam bersabar dengan anak-anak kita? Sama-samalah dengan Ustazah. Ustazah juga ingin Ustazah juga bersama-sama dengan ibu bapa, kita berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini, bersabar dan bersabar mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting didikan akhlak dalam Ramadan ini. Jangan kita sesekali memandang ia satu perkara yang remeh, kerana Rasulullah sangat mengambil penting pendidikan akhlak dan juga menghidupkan didikan akhlak di bulan Ramadan ini. Pada Ustazah, kalau kita mengambil mudah, kita rugi. Kalau di bulan Ramadan kita tidak berjaya untuk berjuang mendidik diri kita menjadi ibu bapa yang sabar, habis Ramadan kita akan gagal. Kita akan sentiasa menangis. Kita akan sentiasa sebut, kenapa aku tak boleh sabar dengan anak aku.
Ustazah, saya tak boleh sabar dengan anak saya. Ustazah, saya pukul anak saya. Ustazah, saya marah anak saya. Ustazah, hari ini berulang kali saya marah anak saya. Ustazah, hari ini berulang kali saya sedih kerana saya marah anak saya. Wa na'udzubillah ibu-ibu. Ramadan adalah bulan yang terbaik kerana syaitan semuanya diikat. Tinggal kita bertarung dengan nafsu kita. Ya, nafsu yang dididik oleh syaitan dan diri kita sebelum masuk Ramadan. Dan insya-Allah ustazah percaya, ya, kerana Ramadan semua pintu neraka ditutup. Pintu-pintu syurga semuanya dibuka. Pintu-pintu taubat semuanya dibuka. Masya-Allah, pentingnya didikan akhlak di bulan Ramadan ini adalah tersangat-sangatlah peluang terbuka untuk kita mendidik diri kita menjadi ibu bapa yang sabar. Ibu bapa yang sabar adalah ibu bapa yang berjaya mendidik diri di bulan Ramadan. Betul-betul Ramadan ini, habis Ramadan, ustazah bimbang. Ya, kita menjadi ibu bapa yang sentiasa rugi. Ya, sentiasa menjadi ibu bapa yang sentiasa berada dalam kemurkaan Allah wa na'udzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat menekankan didikan akhlak, apatah lagi di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yu'addaba al-aba waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahawa pentingnya, wajibnya kita untuk mendidik akhlak anak-anak kita. Dan Ramadan inilah masa yang sangat terbaik untuk kita memperincikan setiap saat dan masa. Apatah lagi dalam PKP ini kita duduk di rumah kita dengan anak-anak kita, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kena ada jadual. Kalau tidak ada jadual ibadah dan juga jadual mendidik akhlak anak-anak kita di rumah, di dalam PKP ini, Masya Allah, kita tak mungkin akan dapat lagi dalam Ramadan yang seperti ini. 24 jam kita ada dengan anak-anak kita. Masya Allah. Kalaulah tempoh tahun lepas Ramadan kita dengan anak-anak kita, kita bekerja, bangun sahur dengan anak-anak. Lepas tu tinggalkan anak-anak kita. Tadi dah marah anak waktu sahur. Ya, tak sempat. Pergi kerja dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesal, dalam keadaan kita serba salah, menangis. Ibu mana yang bila lepas marah anak-anak dia tak sedih? Ya, andai ada ibu bapa yang lepas marah anak dia tak sedih, Rasulullah berkata dalam hadis, dia tidak ada perasaan rahmat. Masya Allah, dalam satu peristiwa, Nabi, ya, dalam keadaan berjauhan dengan cucunya, dihantar berita dihantar berita melalui anaknya kepada Rasulullah mengatakan bahawa cucu Rasulullah berada dalam keadaan yang nazak. Rasulullah tak dapat balik. Rasulullah hantar sahabat memberi kabar kepada anaknya, aku tak boleh balik. Aku doakan apa sahaja yang berlaku itu semua kena redha. Ya, Rasulullah bagi tahu melalui utusan Rasulullah kepada anaknya. Sampaikan utusan kepada sahabat Rasulullah tadi kepada Rasulullah, pulanglah ayah, pulanglah, aku sangat memerlukanmu dalam ujian begini. Ya, kita sebagai anak-anak, ya, apa pun ujian kita mesti perlukan ibu ayah kita dalam keadaan yang sebegitu. Ya, siapa yang ada ibu ayah lagi? Jangan lupa, ya, dalam keadaan sukar, semua ni perlukan ibu bapa. Hantarkan kabar, telefon, bagi tahu, minta doa. Jangan minta doa aja, ya. Sebab tadi Rasulullah berada dalam tugas kan. Jadi diminta ayahnya balik. Kita kena pergi jumpa ayah kita. Kalau tak boleh, dalam keadaan tak boleh jumpa ayah, minta ayah kita balik. Rasulullah balik, ya, menerima kabar yang kedua daripada sahabat. Oleh kerana kasihnya Rasulullah kepada anak dan cucunya, dia balik. Bila Rasulullah balik, dilihatnya cucunya berada dalam keadaan nazak. Rasulullah diangkat cucunya di atas ribanya, mengalir air mata Rasulullah. Sahabat ketika itu yang melihat tingkah laku Rasulullah menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kenapa ni? Rasulullah pun menjawab,
Sungguh, Rasulullah tunjukkan air mata. Sungguh ini adalah rahmat. Ini adalah tanda-tanda rahmat daripada Allah. Sesiapa di antara kalian yang tidak mendapat sifat rahmat daripada Allah, kalian tidak akan menitiskan air mata ataupun kasihkan kepada anak. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya mendidik anak-anak di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Jangan rasa berat nak didik anak-anak. Jangan rasa 4, 5, 6 tahun itu adalah waktu yang paling bagus untuk mendidik anak-anak kita belajar berpuasa. Belajar berzikir di bulan Ramadan ini. Bagi dia tasbih. Buat jadual. Sesungguhnya mendidik anak-anak di bulan Ramadan ini adalah sangat baik. Berebutlah ibu bapa. Kita PKP ini adalah masa 24 jam kita dengan anak-anak. Mesti ada jadual. Kalau tak ada jadual, pasti kita berada dalam kelalaian. Masya Allah wa na'udzubillah. Takutlah kita kepada Allah. Berusahalah bersungguh-sungguh. Ajak semua anak-anak kita daripada kecil sampai sebesar-besarnya. Jadual kita hari ini sahur berjamaah. Lepas sahur berjamaah, semua jangan tidur. Solat subuh berjamaah. Lepas solat subuh berjamaah, kerana apa? Kerana apa kita bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita beribadah? Kerana apa kita nak bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita dengan akhlak-akhlak mulia ini? Kerana Rasulullah sebut tadi dalam hadis, li'an yu'addabal abu waladahu khairul lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Mendidik anak-anak dengan akhlak adalah lebih baik daripada kita memberi apa-apa pun sedekah kepada anak-anak kita. Masya Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini, kita rasa nak ajak anak kita solat, kita dah panggil dia, jom solat, semua dengan gadget masing-masing. Susahnya nak panggil solat. Tak apa, menangislah minta tolong Allah. Masa inilah kita nak bertaubat dengan dosa-dosa kita yang kita lalai dah sebelum Ramadan ini, sebelum PKP ini. Sibuk, tak sempat bagi anak gadget. Rasa nak buat kerja, bising. Rasa nak buat kerja, tak boleh bagi anak gadget seorang satu. Inilah masanya ibu-ibu untuk menghidupkan jiwa anak-anak kita dengan akhlak mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menghidupkan anak-anak kita dengan akhlak mulia ini adalah sesuatu kemuliaan. Ibu bapa yang memuliakan anak dia, buktinya adalah kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak. Kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak dan juga ibadah. Ini buktinya. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita di Ramadan ini dengan ibadah, panggil mereka solat berkali-kali. Kenapa nak kena panggil berkali-kali? Ini bukti. Sebab mendidik ini adalah latihan. Mendidik akhlak ini adalah latihan, bukan sekali. Samalah macam kita didik anak-anak kita nak belajar ABC, belum pandai menulis, sekali ajar tak pandai. Perlukan latihan ibu-ibu. Naik kuda, belum pandai, ajar sekali tak pandai. Kena ajar berulang-ulang kali sampai dia sempurna pandai naik kuda. Itulah perumpamaan didik anak-anak dengan ibadah dan juga akhlak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ma nahla walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan bersabda, tidaklah seorang bapa memberikan pemberian kepada anaknya sesuatu yang lebih baik jika nak dibandingkan dengan adab yang terpuji. Jadi, kalau kita kata kita dah bagi yang terbaik dah dekat anak-anak kita. Aku dah bagi yang terbaik dah dekat anak-anak aku. Belum tentu. Apa dia pemberian tu? Anak saya dah pandai belajar SPM. Straight A. Belum tentu itu yang terbaik. Bukan itu janji Nabi. Nabi kata pemberian yang terbaik kita kepada anak-anak kita Ramadan ini adalah didik mereka menghayati ibadah. Didik anak-anak kita supaya mereka betul-betul dapat bersama-sama dengan kita menghayati taubat dan juga ibadah. Kerana Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar berpesan kepada sahabat-sahabatnya, berilah anak-anak kalian didikan adab dan juga akhlak.
Apa didikan kalian? Apa adab yang kalian berikan itu akan memberikan didikan kepada mereka, akan berbakti dan hormat kepada kalian suatu hari nanti. Betul ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak kena bekerja keras Ramadan ini, mendidik diri kita supaya menjadi ibu-ibu yang sabar dalam mendidik anak-anak? Ya, ibu bapa yang sabar, yang menurut Rasulullah yang terbaik adalah sabar mendidik anak-anak dengan akhlak ibadah Ramadan ini. Panggil sekali, hari pertama cuba latih anak bangun sahur, tak bangun. Hari kedua, tak apalah bang, biarlah dia bang, semalam dah kejut tak bangun. Sebab sayang anak, kesian dia nak tidur. Bukan ini yang Rasulullah ajar kita ibu-ibu. Ya, di mana satu peristiwa juga untuk memberikan peringatan kepada kita. Ketika Rasulullah memberikan khutbah, kelihatan Hasan dan Husin bermain. Rasulullah pangku mereka berdua. Rasulullah kata, anak-anak kita ini adalah ujian kepada kita. Ada lagi hadis lain yang menceritakan bahawa Rasulullah mendukung anak cucu Rasulullah berdua sambil berkata kepada sahabat, anak inilah penyebab kepada kita menjadi kikir, menjadi bodoh dan juga menjadi sombong. Ya, kenapa kita menjadi bodoh? Itulah tu, sayang kepada anak kita jauh lebih daripada kita sayang kepada Allah dan juga Rasulullah. Tak nak kejut anak sahur sebab takut anak mengantuk. Tak nak kejut anak ajar dia bertahajud, takut dia mengantuk. Tak nak anak-anak ajar anak kita belajar berpuasa, takut dia lapar. Masya Allah ibu-ibu, buangkan semua perasaan cinta kepada anak kita ini kerana dunia. Pasti Allah akan buang sifat-sifat mazmumah yang ada. Suka marah anak, tak boleh nak sabar dengan anak, rasa sayang dekat anak. Masya Allah, ibu yang sayang dekat anak adalah ibu yang ikut perintah nabinya supaya kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebutkan kepada kita lagi, kalau kita sayang anak-anak kita, muliakan anak-anak kita. Ya, kalau kita sayangkan anak-anak kita, ajarkan mereka adab. Ramadan inilah buktinya. Kita tengok ibu-ibu semua yang ada. Mana bukti kita sayang kepada anak-anak kita? Mana bukti kita muliakan anak-anak kita kerana Allah? Pesan Nabi yang berbunyi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Majah, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kamu dan perhiaskanlah mereka dengan adab-adab yang baik. Paksa diri kita. Doa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku sayangkan anak-anak aku kerana cintakan dunia. Ya, hari pertama kejut anak-anak kita semua yang dah dewasa, darjah 1, darjah 2, bagi tahu sebelum sahur semua kena tahajud 2 rakaat. Dia tak nak bagi tahu. Kan Umi yang suruh pergi. Kena tegas dengan anak-anak kita dalam mendidik akhlak mereka supaya mereka mendapat kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau tak dapat kemuliaan daripada Allah dan Rasulullah atas apa yang kita didik pada anak-anak kita, tu yang kita bermasalah. Kita rasa tak boleh nak sabar. Kenapa Ustazah saya tak boleh nak sabar? Semak cara didikan kita kepada anak-anak kita. Ya, didikan kita ini cara dunia ke cara akhirat? Cara Nabi ke cara manusia? Pilih betul-betul cara Nabi supaya apa yang kita nak buat ini mendapat kemuliaan daripada Allah. Barulah kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari lagi kita melihat sedikit saja lagi. Ustazah ada masa nak habis dah. InsyaAllah Ustazah nak bawakan kelebihan. Kita berjuang bersungguh-sungguh didik anak-anak kita Ramadan, kejut dia setiap hari. Bangun sahur anak Ustazah 5 tahun, ya, darjah 1, darjah 2 dan darjah 3. Yang kecil tu berumur 3 tahun. Belum lagi Ustazah kejut sahur. Yang kecil yang lain semuanya Ustazah kejut sahur. Tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Kita nakkan darjat yang Allah nak berikan kepada kita syurga.
kita nakkan pahala dan kemuliaan supaya kita jadi ibu yang sabar, kita kena buktikan kesungguhan kita kepada Allah. Minta tolong Allah, bagi Allah berikan kepada kita kemuliaan dan kefakihan agama supaya kita faham dengan agama, supaya kita dapat bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita dan mendidik anak-anak kita untuk mereka fakih agama. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar menyebutkan di dalam hadis, mengatakan bahawa ajarkan anak-anak kalian tentang adab dan juga tentang akhlak. Kenapa? Kerana yang pertama sekali, ibu bapa yang mendidik anak-anak di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan juga akhlak mulia, yang pertama sekali kita akan membentuk pemikiran yang baik pada anak-anak kita. Kita nak membentuk pemikiran yang soleh pada anak-anak kita. Masya Allah. Nak membentuk pemikiran yang soleh pada anak-anak ini bukan satu perkara yang mudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah nak bagi gambaran yang jelas kepada ibu bapa yang bersama-sama Ustazah hari ini. Macam ni, kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Kata Rasulullah, dia adalah satu corak. Anak-anak kita adalah anak-anak yang bersih, ibarat kain putih yang bersih. Corak yang kita didik kepada anak-anak kita itu, ya, dia jadi begini. Kita nak didik anak kita. Hari ini kita didik dia, mari bangun. Bangun, kita sahur. Kejut betul-betul. Kita dah didik dia. Satu didikan kepada anak-anak kita, dia dah berbekas di kain putih itu. Tetapi kata Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi Salafus Saleh, mereka ini mendidik anak-anak dengan sehingga menghasilkan corakan yang sempurna. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi baru sekali kita kejut anak kita solat, ajak anak kita bagi tasbih supaya dia berzikir, ajak dia berduha bersama-sama, ajak dia baca Quran bersama-sama Ramadan, ajak dia solat fardu bersama-sama, ajak dia witir bersama-sama, ajak dia beristighfar bersama-sama, baru jadi satu corak. Rasulullah kata ulang. Didikan ini ulang, esok ulang lagi. Jom kita solat, solat bersama-sama sehingga dia menjadi corak yang sempurna. Masya Allah, subhanallah. Inilah perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita, ibu-ibu. Bukan mudah, kerana itu sabar yang paling baik adalah sabar dalam mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Ibu-ibu, marilah bersama-sama, insya-Allah kita pasti menang. Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia untuk kita memperbaiki diri kita, bersungguh-sungguh untuk didik anak-anak kita dan diri kita menjadi ibadah. Manfaat yang pertama tadi, kita didik anak-anak kita dengan akhlak mulia. Abdullah bin Umar kata supaya dia menghasilkan pemikiran yang soleh. Dia kata pemikiran yang soleh akan melahirkan, ya, pemikiran yang soleh akan melahirkan kebiasaan yang baik dan juga terpuji. Ya, kita didik hari-hari Ramadan ini, anak-anak, Ramadan adalah bulan ibadah, dipikir. Dia dah masuk, ya, kita dah tanam. Tapi ingat, seperti yang Ustazah bagi contoh tadi, corakan tu kena berulang supaya dia menjadi corakan yang sempurna. Hari-hari sebut, jom kita buka puasa. Doa, kerana Sayyidina Umar menyebutkan bahawa sebelum berbuka puasa, aku mengajak semua anak-anak kecilku berdoa kerana waktu ini adalah waktu yang mustajab. Sebut semuanya daripada hadis Nabi, bukan daripada perkataan mak Umi kata atau Umi kata, orang ni kata. Tidak, sebutkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu-ibu, saya nak habiskan sedikit je. Ibu-ibu, yang kedua adalah mendidik anak-anak dengan akhlak Islam, memperbiasakan mereka terus bersungguh-sungguh dengan corakan akhlak Islam dalam Ramadan ini. Yang kedua akan melahirkan kebiasaan yang terpuji. Lama-lama dia biasa kan? Esok bangun, dia dah bangun pagi, dia sahur, dia mesti tahajud dulu. Dah biasa dah dengan akhlak tu. Masya Allah, ibu-ibu. Bila dapat menghasilkan kebiasaan dengan akhlak yang baik, dia akan membentuk amal soleh. Masya Allah. Maka anak kita dah tahu dapat melahirkan amal soleh. Ibu-ibu, belum tentu bila berakhir dengan kebiasaan dapat melahirkan amal soleh. Masya Allah. Ya, hari-hari kita biasa bangun hari-hari biasa bangun bulan Ramadan, hari-hari biasa kita buat tahajud.
Belum tentu kebiasaan ini berakhir dengan amal soleh. Hari-hari buat tahajud ikut-ikut je. Lepas tu dah tak buat dah. Dia tidak menjadi amal soleh. Masya Allah. Dengan amal soleh tadi yang kita didik akhlak kita hari-hari Ramadan ini 30 hari dengan penuh keberkahan, pahala berlipat ganda sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, ibu-ibu ni rahmati Allah. Dan akhirnya kita akan meraih redha Allah. Masya Allah. Abdullah bin Umar menyebutkan kepada kita akhir sekali, apabila kita, anak-anak kita mendapat redha Allah, kita akan mendapat kerajaan yang abadi. Kerajaan apa? Kita akan mendapat kehidupan kita ini yang penuh dengan kesempurnaan redha daripada Allah. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita berjuang Ramadan ini. Ustazah juga bersama-sama ibu-ibu kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mengajak anak-anak kita daripada yang kecil sampai yang besar, sehinggalah kita menjadi ibu bapa yang terbaik. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi adalah ibu-ibu yang terbaik, iaitu yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini bukan masa untuk kita berlalai, tengok Facebook, tengok video nyanyi dan sebagainya. Buanglah ibu-ibu, kerana Rasulullah menyebutkan Ramadan adalah Ramadan, sebelum masuk Ramadan Rasulullah sangat banyak ibadah, tetapi bila masuk di bulan Ramadan Rasulullah jadi orang yang sangat pelik, sangat luar biasa ibadahnya. Jadi pastikan rutin kita bila masuk Ramadan tidak sama dengan bulan biasa. InsyaAllah ibu-ibu, Ustazah sudah tamat slot Ustazah, dan Ustazah mengharapkan kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Ustazah nak sampaikan hari ini adalah pesanan untuk diri Ustazah dan juga kepada ibu-ibu di luar sana. Share beramai-ramai, ya, semoga kita mendapat keredaan daripada Allah. Dan insya-Allah teruskan, ya, banyakkan membaca di bulan Ramadan ini bagaimana didik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Banyakkan membaca Al-Quran, mengambil iktibar daripada pesan-pesan firman Allah untuk menjadi kekuatan kepada kita. Ibu-ibu banyakkan membaca kisah-kisah salafus salih mendidik anak-anak. Dia akan berikan hidayah kepada kita dan kekuatan kepada kita. InsyaAllah, terima kasih semua yang bersama-sama Ustazah menghidupkan ilmu kita pada tengah hari ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga Allah meridai kita dan memberikan kita jalan mengikut Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan peluang kepada kita Ramadan ini, Ramadan yang terbaik. Assalamualaikum. Ustazah mohon maaf di atas segala kelemahan. Sekali lagi terima kasih kepada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia Pertis yang juga dikuasai kuliah kita pada tengah hari ini oleh Awesome. Adalah apps pembelajaran yang terbaik di Malaysia. Ibu bapa jangan lupa bersedekah kepada tabung infak Ramadan Pertis. Sama-samalah kita meraih pahala yang paling banyak. Ramadan adalah paling besar pahalanya, sedekah di bulan Ramadan. Jangan lupa ibu-ibu share beramai-ramai. Terima kasih di atas doa dan sokongan ibu-ibu. Ini adalah amal soleh kita bersama-sama. Ramai-ramai kongsikan dan banyakkan sedekah. InsyaAllah Ustazah aku sudahi dengan aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.